Yang ni cara saya lah seorang beginner untuk memproses silage cara saya sendiri. Yang saya pun belajar dengan orang dan tengok internet. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel Wan Abdullah Yusri yang membicarakan tentang aktiviti peternakan dan pertanian untuk pemula. Okay, untuk pemula, bukannya untuk otai-otai. So, otai-otai skip. Okay, tak adalah, gurau je. Okey, jadi hari ni aktiviti di kandang saya adalah untuk kita akan buat silage. Okey, semua bahan-bahannya. Okey, jadi sedikit pengenalan buat silage ni. Apa tu silage? Okey, silage ni adalah makanan simpanan untuk ternakan, khususnya ruminan yang difermentasi. Okey, jadi bahan makanan ataupun forage berkelembapan antara 35 hingga ke 65%, macam tu lah yang kita tapai, okey, untuk beberapa sekian waktu, dan kemudiannya kita akan bagi pada ternakan. Okey, jadi itulah silage. Kalau ada salah, tolong betulkan dekat ruangan komen. Okey, tapi jangan lupa subscribe dulu. Okey, jadi untuk silage ni dia ada pro and cons dia. Untuk pro dia, apa manfaat silage ni? Silage ni dia dapat membantu kita, khususnya penternak lah, okey, dalam memberi makan ternakan. Okey, lagi-lagi pada waktu cuaca tak menentu, waktu-waktu yang kita ada kekangan tenaga ataupun masa, dan ketika hasil tuai yang banyak. Jadi ada banyak hasil tuai, kita boleh proses untuk buat silage dan kita simpan. Okey, kemudian kita boleh bagi ternakan. Okey, jadi nak buat silage ni macam-macam cara lah. Macam-macam cara penyimpanan dia. Bahan-bahan dia pun boleh guna macam-macam asalkan sumber hijauan. Tapi pada saya yang paling penting adalah jimat kos lah. Okey, jimat kos dan betul cara buat dia. Okey, jadi sebentar lagi kita akan proses. Kita akan buat silage untuk kita simpan. Jadi sekian-sekian waktu, bila ada kekangan yang macam saya cakap tadi, ada masalah yang saya cakap, yang macam saya bagi tahu tadi, kita boleh pakai lah silage ni. Jadi ada beberapa bahan yang saya gunakannya, ada 5. Okey, jom kita tengok bahannya apa dan apa bahan-bahan lain yang kita perlukan untuk buat silage ni. Jom. Okey, baik. Jadi inilah bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk saya buat silage. Okey, selain bahan-bahannya, kita juga kena ada peralatan, iaitu untuk kita proses lah. Okey, ini mesin chopper ataupun mesin kisar untuk kita kisarkan bahan-bahan ni sebentar lagi. Kemudian kita ada tong. Ini tong 160 liter. InsyaAllah muat dalam 100 kilo ni bahan-bahan ni. 100 kilo. Okey, jadi bahannya. Bahan pertama saya adalah rumput Napier. Okey, ini adalah rumput Napier yang telah saya tuai semalam. Jadi saya dah keringkan dulu. Saya dah layukan dulu untuk buat silage. Okey, sebab buat silage ni musuh utama dia adalah air dan udara. Sebab kita buat proses penampaian anaerobik, fermentasi anaerobik, iaitu kedap udara. Jadi kita letak dalam tong ni, kita akan tutup dan kita akan lock pula supaya udara tak masuk. Sebab bila ada udara masuk, akan terhasillah kulat. Jadi kita punya silage akan rosak, dan sekiranya kelembapannya tinggi, kulat kita punya silage akan busuk. Okay, itu antara pengalaman saya lah. Bila terlebih basah, dia jadi busuk. Bila ada udara masuk, dia berkulat. Okey, kemudian kita ada daun singkong. Ini daun ubi kayu. Okey, ini pun telah saya layukan semalaman. Okey, untuk kurangkan kelembapannya. Dan kita ada daun merunggai ataupun daun kelor ataupun Moringa oleifera.
ataupun apa lagi nama dia, munggai, banyak nama lah. Okey, kemudian kita ada daun ketum, tapi bukan ketum mabuk, ketum ayam. Ini daun ketum ayam yang tak adalah banyak sangat, sebab saya baru lepas tuai, sebab saya nak ambil batang ni untuk buat anak pokok baru. Okey, kemudian kita ada rumput minyak. Okey, ini adalah rumput minyak, juga telah dikeringkan, telah dilayukan. Okey, ini rumput minyak. So dekat tempat saya ni boleh kata rumput minyak lah yang paling banyak ada. Jadi ini adalah bahan utama untuk saya punya silage. Okey, jadi jom kita ke next step, iaitu kita akan kisarkan ke semua bahan ni. Oh, tak lupa, ini juga bahan-bahan yang saya gunalah. Sebenarnya tak guna pun tak apa, tapi saya gunalah untuk mempercepatkan proses fermentasi, iaitu EM. Okey, ini My Biostar, keluaran Malaysia, EM, Effective Microorganism, dan saya guna molasses, gula merah, okey, ataupun gula nisan, ataupun banyak nama lah. Gula merah lah selalu orang sebut. Okey, kalau penternak memang dia orang kenal lah gula merah ni. Okey, jadi sebenarnya kedua ni tak guna pun tak apa. Okey, sebab fungsi dia, gula merah ni adalah sebagai makanan untuk microbes. Okey, microbe pula fungsinya adalah untuk mencepatkan proses fermentasi. Okey, sebabnya microbes ni dia akan cepatkan proses fermentasi disebabkan tenaga yang ada di dalamnya. Okey, jom kita jangan buang masa, kita proses semua. Kita kisar dulu. Okey, jom. Saya akan kisar dulu semua bahan-bahan ni. Okey, alhamdulillah, jadi dah siap kisar. Saya pun dah peluh dah. So kita bagi dia rest sekejap, sebab saya pun nak rest. Okey, kemudian kita akan gaul dia dengan bahan-bahan aditif yang lain lah, EM dan gula merah. Okey, jom kita gaulkan dia. So gaul pakai skop. Gaul kita nak. Okey, jadi dah siap. Kita gaulkan.
Saya sekejap lagi kita akan gaulkan sekali lagi, jadi 2 kali kerja. Itulah dia saja je. Nak bagi watch time banyak sikit. Jangan lupa subscribe. Okey. Kembali kepada aktiviti kita. Okey, sekarang kita akan bancuh semua bahan aditif iaitu EM, air dan gula merah. Okey, jadi saya pakai nisbah 100:1:1. Okey, 100 untuk forage, 100 kilo untuk forage. 1 liter air dan 1 kilo gula merah. Okey, jadi kita cuma bancuhkan aje lah. Ini cara saya tau. Kalau tuan-tuan ada cara yang lagi baik ataupun ada salah silap saya dalam pembuatan silage ni, mohon betulkan ya. Sebab saya ni baru belajar. Okey, jadi kita tuangkan dalam air tanpa klorin. Oh lama penuh kita akan buangkan sikit untuk letak EM. Jadi gula merah ni sebenarnya adalah makanan untuk mikrob. Okey, gula merah ke gula biasa ke glukos adalah sumber tenaga untuk microbes. Okey, kita buang sikit untuk kita masukkan EM. Okey, tadi saya pakai 1 liter air. Okey, jadi untuk saya bancuh EM ni saya just guna label kat sini lah. Okey, untuk jenis ternak kambing. Kotor tangan ha. Pegang kanan. Okey. Untuk jenis ternak kambing, 5 botol penutup dalam 1 liter air minuman setiap hari. Okey, jadi nisbah dia 1 liter air, 5 penutup. Tadi 1 liter air kan kita letak. Lepas tu kita pun dah letak gula merah. So nanti bila kita letak EM ni membiak lah sebab ada gula merah. Okey, jom kita letak. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5. Okey dan sekarang tibalah masa untuk penyemprotan. Itu orang Indon sebut lah, kita kata sembur. Okey, untuk semburkan ni bahan ni dekat kita punya forage. Okey. Alamak, tumpah lah weh, bazir. Okey, sekarang saya akan semprot dia. Jadi semuanya sudah diratakan dengan bahan aditif ni. Okey. Okey, tibalah waktu aktiviti kemuncak. Siapa tu? Lembu. Lembu tengok rumput hijau aje. Geram dia nak masuk. Okey. Jadi tibalah kepada aktiviti kemuncak kita, iaitu kita masukkan semua bahan ni ke dalam tong drum ni. Okey. Jadi yang ni kita masuk, kita kena mampatkan, mampatkan sampailah penuh, kemudian kita tutup. Okey, jom kita masukkan secara perlahan-lahan sebab saya punya tenaga pun dah semakin berkurang. Okey. Okey, jadi untuk mampatkan ni saya akan pakai slipper. Saya tak pakai kasut sebab slipper ni bersih, dia dah basuh nampaknya.
ni cara untuk orang tak ada modal lah. Kalau you guys semua ada modal, boleh berhubung dengan Mardi untuk dapatkan satu mesin ni. Mesin ni lepas kita chop, lepas pada kita kisar rumput tu, kita kisar, dia akan sembur sekali bahan aditif, dan kemudian lepas dah siap kisar dia akan press. Nama mesin tu adalah mesin auto seal. Jadi mesin tu memang untuk buat silage lah. Okey, baik, jadi sudah penuh. Sudah penuh dan mampat. Okey, sudah mampat. Jadi kita tutup je lah. Kita tutup dan lock. Okey. Okey, kita lock. Bismillah. Okey, baik. Jadi begitulah sedikit sebanyak cara saya memproses silage. Okey, ini cara untuk beginner. Cara untuk auto-tie semua yang ada pekerja, ada modal, ada kelengkapan semua lain cara dia. Yang ni cara saya lah seorang beginner untuk memproses silage cara saya sendiri. Yang saya pun belajar dengan orang dan tengok internet. Okey. Jadi silage tu kita akan tutup dan kita akan pastikan tiada udara di dalamnya. Kemudian dia akan siap lah selepas 21 hari. Okey, dia selalunya silage ni 5 hingga ke 21 hari. Selepas 21 hari tu terbaik lah. Okey, lagipun saya ada pakai EM, jadi proses fermentasi tu akan lebih cepat lah. Jadi itu saja dari saya. Sebarang komen, sebarang suntikan semangat, cadangan, soalan, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Itu yang penting ya. Apa benda ni? Merah. Okey, saya pun dah letih. Ini pun dah pukul berapa ni? Dah dekat pukul 7 dah. Okey. Jadi kita berjumpa di lain episod. Sekian saja episod untuk memproses silage bagi beginner. Kita jumpa di lain episod. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.